Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okey, kita jumpa lagi untuk malam ni . So hari ni kita buat santai-santai sikit. Saya Azhan lah daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. So kita akan share sedikit malam ni berkaitan dengan whiteboard punya platform daripada Microsoft ya. And then mungkin kita ulang balik berkaitan dengan Meet platform daripada Google sedikit. Sebanyaklah apa yang tak clear. So boleh kenalkan diri balik sekali lagi malam ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhaiti Saad, Timbalan Dekan Akademik Kejuruteraan Mekanikal. InsyaAllah kita sembang-sembang santai ya belajar malam ni. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salmiah Kausalang, juga daripada Fakulti of Mechanical Engineering. Saya mengajar MEC 642 iaitu Lubrication of Machine Elements. Okay, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Bibi, pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UiTM Shah Alam. Terima kasih. Okay, kita buat submit lah. Alright. Okay, so maybe kita boleh start any question lah for hari ni. Alright. Okay, saya start dahulu ya. Question pertama, soalan pertama. Okay, since kita punya kelas hari ni adalah nak memfokuskan ya Meet dan juga whiteboard ya, Microsoft Whiteboard. Mungkin Azhan boleh jelaskan ya satu of course ya ciri-ciri whiteboard ini dan juga justifikasi kenapa whiteboard ini penting ya, because saya sebagai Timbalan Dekan Akademik amat concern ya, especially on kita nak teaching ya online ini untuk kursus-kursus fundamental yang melibatkan mathematics dan fizik. Terima kasih. Okey, untuk soalan ni sebenarnya banyak orang tanya saya pasal kursus-kursus yang fundamental ni, especially yang melibatkan kiraan, yang melibatkan penulisan yang banyak lah. Cumanya of course lah kalau nak betul-betul orang kata ada macam reality ataupun virtual reality punya effect, kita ada 2-3 kamera and then kita nampak sekali dengan kita punya gaya, explanation dan sebagainya lah. Cumanya whiteboard ni membantu kita untuk kita explain kepada pelajar info-info yang mana kita tak boleh explain melalui PowerPoint contoh dia. Okay, so sebab kebanyakan subjek-subjek daripada core fundamental ni dia sangat memerlukan physical understanding, sangat memerlukan fundamental understanding, sangat memerlukan mathematical understanding. Jadi kita kena incorporate everything untuk engage student kepada learning yang kita nak cuba sampaikan kepada dia orang lah. So antaranya yang saya rasa beneficial untuk pelajar engage adalah whiteboard tadilah, sebabnya nanti kita akan pergi kepada whiteboard tu sebabnya whiteboard ni kita boleh share macam kita mengajar dekat kelas, yang mana kita boleh share sedikit saya teaser sedikit, kita boleh share untuk macam ni kita boleh share whatever yang kita mengajar dekat kelas, kita boleh tunjuk macam dekat kelas juga dengan cara yang sama. So contoh je topik, hari ni kita bercakap pasal topik 2, single degree of freedom, free vibration. Contohlah saya mengajar subjek saya kan. So tulisan saya buruk sikit lah, minta maaf ya. Alright, jadi kita boleh mengajar macam biasa. Cumanya kita menggunakan konsep secara interaktif. Dia bukan pakai whiteboard dekat kelas lah. So apa-apa kita nak cerita kat pelajar, kita boleh explain, at the same time kita boleh tulis. Contoh kita ambil a simple system So contoh kita buat a simple system macam ni lah, spring and mass, a simple mass spring system. So let's say kita ada this particular system and then kita nak explain to the student on how we arrive to the mathematical model of the system. Macam tu lah. Jadi kita boleh tulis, kita boleh explain, at the same time dia boleh tengok muka kita explain. Macam tu. Okay. Itu dengan dia. Okay, sorry to interrupt sebelum next question. Mungkin Azhan boleh explain ya, Microsoft Whiteboard ni
di mana kita boleh ambil lah, download ke free ke macam mana ke? Mungkin lah kita pun ramai yang tak tahu kan sebagai lecturer. Okey, saya share lagi sekali. Microsoft Whiteboard ni adalah free untuk Windows 10. And then kita UiTM ni subscribe dengan Microsoft sebenarnya. Kita boleh pakai email, dia ada dekat belakang dia staff.uitm.edu.my. Jadi kita dapat dia lah. Tapi dia free for Windows 10 lah. Tapi kalau tak ada, boleh download daripada daripada Microsoft. So kalau kita nak tahu macam mana, so saya tunjuk cara dia. Maksudnya still kena download lah, semua orang kena download. Kena download. So pergi dekat kita punya start menu ni, and then kita tengok Microsoft. Kita pergi ke Microsoft Store. Okay, and then kita search, and then boleh cari Whiteboard cari Whiteboard. Okay, so Microsoft Whiteboard apps kat atas tu. Macam saya dah download. Jadi yang ini memang free for everyone yang ada Microsoft lah. Jadi tekan je get, insyaAllah dia akan install dekat komputer kita lah. Yang ini untuk Microsoft Whiteboard. That's why saya pakai, sebab dia free. Kalau nak yang berbayar ada, yang Whiteboard yang berbayar pun ada, yang free ada banyak lah. Antaranya lagi yang free adalah, yang ini memang fungsi dia adalah macam Whiteboard. Okay, kita faham fungsi dia. Yang ini fungsi dia sebiji macam Whiteboard. Cuma dia ada tambahan fungsi dia, nanti saya akan share. Kalau yang lain-lain dia ada fungsi lain juga, contoh macam Microsoft OneNote, dia fungsi dia boleh pakai juga macam Whiteboard ni. And then dia ada juga fungsi macam sedikit macam class arrangement, dia ada juga fungsi sedikit macam class punya discussion. Itu OneNote, boleh buat dekat situ. So itu cara kita nak dapatkan Microsoft secara percuma lah, Microsoft Whiteboard ni. Okay, terima kasih. Next question. Okay, saya ingin bertanya juga. Jika kita menggunakan Microsoft Whiteboard ni, kita type ataupun kita guna certain tool untuk tulis tu. Do you write it as you normally write it, or you use the keyboard? That is my first question. Soalan saya yang pertama. Dan soalan yang kedua pula, apakah challenges ataupun cabarannya bila kita ingin menulis equation atau persamaan yang memang agak panjang dan rumit sikit menggunakan whiteboard ni. Itu lebih kurangnya. Okay, so saya pergi balik kepada screen whiteboard ni. Ada banyak tools untuk kita pakai nak menulis dekat whiteboard ni. Macam saya sendiri, saya pakai stylus lah. Sebab dia lebih mudah untuk kita menulis. Oleh kerana saya punya laptop ni boleh touchscreen, jadi saya boleh terus tulis kat situ. Tapi kalau tak boleh, kalau biasa pakai mouse untuk menulis, kita juga boleh pakai mouse untuk menulis dekat situ lah. Okay, kita boleh pakai mouse untuk menulis, and then selain daripada tu, kita juga kalau macam saya touchscreen, kalau tangan ni tak boleh, dia kena change. Kalau siapa yang pakai kita panggil apa macam iPad. Macam yang iPad yang jenis lain yang ada stylus pun boleh juga pakai. Maksud dia boleh pakai stylus yang dia ada lah. Sebab kalau pakai stylus, dia akan lebih mudah. Contoh saya tulis macam ni, laju je. Saya tak mahu makan. Contoh dia macam tu lah. So dia sangat laju, dia sangat senang macam kita tulis kat whiteboard sendiri. Dia macam tu. Okay. And then challenging ni, kalau tanya saya, kalau kita tak ada stylus memang challenging lah untuk menulis ni. Nak pakai mouse tu, kalau saya sendiri pun saya tak reti. Maknanya tak reti nak lajukan. Contoh kalau kita buat equation panjang, contoh macam ni let's say saya padam dulu this part saya padam. Saya padam this part. Okay. Contoh for this, let's say saya tambah lagi satu lah, nak bagi panjang sikit, saya tambah damper. Okay. So untuk dapatkan this equation, selalunya kita akan derive daripada, ada banyak cara lah, salah satunya kita pakai Newton's Law. So untuk kita pakai Newton's Law, equation dia akan jadi mx double dot plus dengan cx dot plus dengan kx is equal to, let's say saya letak external force. So not free saya letak external force dekat sini, Ft. So kita sama dengan Ft kat sini.
So bukan free lah, kita buat full version. Okay, contoh dia. Jadi di question macam ni, bila kita pakai stylus dia sangat mudah untuk kita tulis lah. Kalau pakai mouse saya rasa sangat ada cabaran lah untuk tulis this type of equation. Jadi bila kita tulis macam ni, untuk kita solve dia, and then kita apply harmonic motion, contoh macam ni. Okay, and then x dot t is equal to a omega cosine omega t for example, and x double dot t is equal to minus a omega square sin omega t. So, bila kita buat macam ni, dia sangat mudah untuk kita tulis dan sangat mudah untuk kita explain to the pelajar. And benda ni alang-alang saya dah share ni, benda ni pun kita bukan semestinya kita erase, kita boleh save gambar ni, boleh kita mana apa-apa saja kita buat dekat whiteboard ni kita boleh save dia, and then kita boleh buka whiteboard baru. Okay, kita boleh buka whiteboard baru. Kalau kita nak save yang ini, kita boleh save dia as PDF ke ataupun as Word document. Jadi kita boleh share dengan pelajar, and then kita buka whiteboard baru. Okay, and then lepas kita, ataupun kalau let's say lah kita nak letak note dekat sini, kita nak letak notes, kita boleh letak notes kat pelajar. Maknanya kita boleh tarik dia ke tepi, dan kita boleh tulis apa-apa lah dalam note ni kat pelajar. So kita boleh tarik apa-apa lah letak note, and then kita boleh letak dia kat dalam. Okay, So yang note ni kita akan type lah. Kalau yang note tu kita akan type, right? Kita boleh tulis juga. Kalau tulisan dia cantik, kita boleh tulis lah kat situ. Oh, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Okay, alright. Tapi kalau nak type pun boleh. Kita ambil tulisan ni, kita type je kat dalam. Kita boleh drag dia kat dalam. Kita boleh drag dia kat dalam ni. Kenapa dia tak pegang pula ni? Okay, kita boleh saya punya stylus tak detect lah pula dia. Kita boleh letak dia kat dalam untuk tulis sebenarnya. Tapi yang itu kena kat dalam box dekat dalam kuning box tu ya. Box kuning. Dan kita boleh undo balik lah apa-apa yang kita tak nak tu, kita boleh undo balik. And then kita boleh snipping tu pun boleh Maknanya let's say kita nak ambil ni je. Kita nak ambil yang ini, kita nak bagi kat pelajar. Yang dia akan ambil yang itu saja. And then kita boleh copy dia and then put dalam kita punya Words ataupun PowerPoint. WhatsApp. WhatsApp pun boleh. Yes, kita boleh share gambar ni, kita hantar ke WhatsApp. Itu contoh dia lah. Alright, next question. Bila saya ni yang mengajar subjek-subjek yang kira-kira ni kan. Tapi Azhan, macam mana kita nak buat bagi pengajaran kita tu lebih menarik? Ataupun macam kita nak bagi student more engage dengan kita punya masa kita tengah gunakan whiteboard ni. Azhan ada idea tak? Okay, ini memang nanti kan kita tengah tulis formula, nanti diorang main game kat belakang. Betul. Dia sebab ni ada banyak cara, sebenarnya banyak preference. Jadi oleh kerana saya pakai satu screen ni, sebenarnya kita boleh buat split screen. Maknanya kita boleh monitor student kita punya video. Kan ada video kat sebelah sini kan, jadi kita boleh tengok video dia, and then at the same time kita boleh tulis dekat screen yang satu lagi. Contoh macam ni screen dia. Okay, macam ni saya kecilkan screen, and then saya boleh kecilkan this one. Saya put dia side by side. Boleh nampak ke screen saya ni? Boleh. Boleh. Jadi sorry. Okay, jadi ni macam ni lah. Jadi sambil-sambil tu sebenarnya kita boleh on kita punya chat session ni. Sekejap, saya on kat sini. Kita boleh klik chat session kita, and then kita boleh kecilkan dia, and then sambil-sambil kita menulis ni, kita boleh post question. Student boleh tanya question ataupun dia boleh bercakap dengan kita. At the same time kita boleh put kita punya instruction dekat sini lah dalam chat. And then at the same time kita boleh mengajar macam biasa lah. Contoh kalau kita buat matrix for example. So kita buat matrix, buat tengah-tengah buat matrix tu. So this is M1, this is M2, this is 0, M2.
then this is x.1, x.2 for example, plus dengan C1, C2. Then you can post your question over there ataupun you can put your discussion over there dekat chat tu. C3, C4 for example. So x.1, x.2. Okay. And then sebenarnya masa ni pun kita boleh on kan kita punya Google Classroom. At the same time kita boleh on kan kita punya island, and then kita boleh ambil gambar yang kita lukis ni, kita boleh simpan gambar tu and then terus post dekat island, and then ataupun kita post dekat Google Classroom, and then kita put a discussion over there untuk dia discuss, maybe kita bagi 1 jam 2 jam. And then of course lah macam saya punya sebelum ni, sebenarnya nak engage student lama dekat online session ni sangat susah. Jadi kita tak boleh lama sangat. Jadi kita buat lebih kurang setengah jam macam tu. And then kita selang-selikan dengan latihan, kita selang-selikan dengan activity, kita selang-selikan dengan discussion. So activity kita boleh pakai, kalau activity nak buat kita boleh pakai platform macam Google Classroom, kita boleh pakai macam Island sendiri, kita boleh pakai platform-platform lain yang ada mengikut keselesaan masing-masing. And then kalau kita nak discussion kat sini pun kita boleh buat discussion dekat chat ni. And then at the same time kita mungkin kita sebenarnya macam saya kata tadi, student pun boleh share dia punya screen kan. Jadi bila student share screen, maybe kita pecahkan dia kepada group untuk dia bila dia ada whiteboard pun, ataupun sebenarnya whiteboard ni kita boleh invite dia untuk dia boleh share dia punya whiteboard. Dia boleh ada whiteboard ni kita boleh invite dia untuk dia pakai. Jadi kadang-kadang kita boleh put question dekat sini. Contoh kita put question So please determine the equation of motion for the system given below. Contohlah kita buat macam ni kan. Jadinya kita pun put one particular question, one particular case kat dia, and then kita put one particular case kat dia. Okay, and then let's say kita put the coordinate there, this is the case, so that is the rotation over there. So mungkin macam ni lah. Jadi kita buat latihan. Jadi masa ni kita tak payah bercakap, jadi student yang kena discuss. Tunjuk. Dia kena Tunjuk dia punya solution dia. Yeah, dia boleh buka dia punya screen tadi daripada kita punya whiteboard ni kan, macam saya kata. Daripada whiteboard ni dia boleh buka dia punya presentation screen, dia yang present. Jadi kita tengok apa yang dia present. Kita tengok dia punya komputer lah basically. Dekat komputer dia. And then kita tengok macam mana dia buat solution, dia share. Tapi kalau student tu guna dia punya account Gmail sendiri, bukan UiTM punya platform, dia tak boleh share dia punya presentation kan? Betul? Betul. Dia tak so boleh they pakai must use UiTM punya platform. Sebab UiTM punya email tu kita subscribe dengan yang feature yang banyak lah, feature yang lebih. Kalau feature free ada setengah benda tak boleh pakai. Jadi kalau let's say student sebab kalau if I'm not mistaken kena recheck balik, student boleh pakai email UiTM dia untuk access sistem lah. Kalau tak boleh, dia boleh pergi ke unit, email kat unit, tanya macam mana dia nak access menggunakan pakai feature G Suite for the student lah. Ataupun kalau dia tak boleh pakai, yang ini, kita boleh pakai whiteboard tadi untuk dia share the screen. Maknanya untuk dia pakai ataupun untuk dia buat solution. And then dia boleh post solution tu dekat mana-mana platform yang lain lah, Island, Google Classroom dan sebagainya. And then masa tu kita tunggu. Yep. Nak interrupt, sorry. Yang tadi kata pelajar kan at the same time boleh post dia punya presentation guna Microsoft Whiteboard tadi tu. Adakah pelajar juga perlu install Microsoft Whiteboard dekat dia punya komputer juga, ataupun kita invite dia guna facilitator punya whiteboard? Okay. Yang ini soalan yang bagus sebenarnya. Whiteboard kita ni bila kita share screen, yang ini you tak boleh edit screen saya sebenarnya. Jadi you tak boleh nak nak control. You tak boleh nak control dia. Cumanya saya tak pernah buat, tapi saya ada terbaca yang mana kita boleh let
audience untuk guna kita punya screen. Cumanya kalau dia nak pakai tu, dia tak ada stylus kat screen kita, dia payah sikit lah nak pakai mouse kan. So saya rasa yang itu dia tak jadi interaktif sangat. So kalau dia tak ada dia tak boleh dia paling senang adalah dia kena install whiteboard dekat komputer dia. Lepas tu dia share screen tu dengan semua orang. Jadi semua orang boleh tengok dan dia boleh conteng kat situ, dia boleh present apa sahaja kat situ sebab Microsoft Whiteboard ni free. Jadi kalau dia pakai Windows 10 dia boleh ambil, dia boleh pakai lah. Cuma kalau dia pakai phone, saya rasa kalau phone yang ada phone, if I'm not mistaken, presentation ni untuk Android tak ada, tapi presentation ni untuk ataupun recording untuk Android saya tak ingat salah satu, tapi untuk iPhone ada. Yang itu sahaja. Maksudnya Mac adalah ya? Yep. Betul. Mac semua ada lah, Mac, kamera semua ada. Cumanya untuk presentation dengan recording ada beza dekat iPhone dengan Android. Yang mana satu saya tak ingat, antara salah satu lah. Okay, so banyak cara kita boleh buat untuk jadi interaktif. Jadi kalau tanya saya, memang kita kena incorporate everything. Dia tak boleh lama sangat duduk cakap macam ni. Mungkin kita selang-selikan dengan macam tadi lah saya kata, suruh dia orang soft dekat sini dan kita tengok. Ataupun kalau tak nak pakai pun kita boleh pakai platform lain lah. Macam kita post the question dekat discussion, and then put discussion there, and then kita bagi, and then after 20 minit then kita come back here and then we give the answer kepada student lah, macam tu. Okay. Alright. Okay. Next question. Alright okay. Basically it is important, very amat penting untuk kita bagi pelajar itu ready dahulu. Maksudnya kita berikan mereka PowerPoint earlier untuk mereka ready baca, and at the same time saya rasa semua kita kena incorporate dalam kita punya pengajaran ni juga dengan meletakkan PowerPoint lah. So soalan saya, macam mana kalau at the same time kita pakai whiteboard, kita juga nak impart notes yang kita beri in advance kepada pelajar, because ada benda-benda yang kita nak highlight dah ada di situ, mungkin kita hanya guna whiteboard untuk explain saja, beri penekanan pada mana-mana yang pelajar tak faham. Okey, itu soalan saya. Terima kasih. Okey, sebenarnya untuk kita share screen ni, share presentation ni, sebenarnya kita boleh buka semua apa sahaja dekat kita punya screen dan kita boleh share dengan semua orang. Jadi contoh kalau kita nak pakai PowerPoint tadi, kita macam saya sekarang ni, saya buka PowerPoint kan. Okey. Boleh nampak tak PowerPoint saya ni? Boleh. Ni PowerPoint sangat jelas. Untuk introduction. Jadinya kalau contoh for this PowerPoint, kita boleh buat full screen, akan nampak clear. And then pada masa ni kita boleh share dengan dia lah, kita boleh cerita. And then untuk PowerPoint sebenarnya, untuk PowerPoint ni kita boleh conteng. You as a student, you akan nampak semua apa yang saya share dekat saya punya PowerPoint. Kan? So macam ni lah. So ia sangat clear lah. So student boleh nampak, and then kita boleh go through every PowerPoint kita. And then sambil-sambil tu kita boleh stop sekejap. Kalau let's say sampai sini kita rasa nak perlu explain lebih. Okay, for this part saya perlukan ruang, and then kita pun buka whiteboard, and then kita explain lebih macam tadi lah. Kita buat lebih punya explanation kat sini untuk this particular PowerPoint. So kita boleh nampak macam ni, kita boleh kecilkan, kita boleh pakai sikit. So benda ni kita boleh control lah, basically kita boleh control. Sebenarnya whiteboard ni saya boleh besarkan lagi, buat full screen pun boleh. Jadi nak pakai mana-mana platform ataupun PowerPoint ke apa, semua kita boleh pakai, baik dekat Meet sendiri ataupun platform macam Zoom pun boleh pakai juga apabila kita share screen, so that dia sangat interaktif lah. Jadi kita taklah tertumpu kepada screen ni sahaja. Satu benda sahaja. Jadi tengah-tengah mengajar tu, jadi kita rasa mungkin kita nak share video, jadi kita pun buka YouTube. Contoh macam ni saya buka YouTube So saya buka YouTube. Okay, let's say everybody please look at this video. So saya tunjuk, yang ini saya selalu tunjuk kat kelas lah. Resonance experiment. So this is a good experiment for resonance untuk bagi student faham. CE. Tak apa, saya ada soalan nanti. Okay. So boleh nampak kan macam ni. Jadi boleh. Sambil-sambil tu kita boleh bagilah student tengok sekejap this video.
how resonance sebenarnya berlaku. Kadang-kadang orang tahu sebut resonance tapi dia tak tahu macam mana kalau resonance berlaku sebenarnya. Jadi this is a good example lah, selalu saya pakai this one lah mana-mana. So ni lama ni kalau nak tengok, jadi mungkin boleh cari dekat YouTube, boleh tengok this video. Okay. Dan kita boleh pakai lah, maksud dia kalau soalan tadi tu maknanya kita boleh guna apa sahaja means untuk kita share with the student. Okay. Okay, saya ada soalan pula. Okay. Saya pernah menggunakan forum di platform Island. Jadi boleh terangkan macam mana saya nak menggunakannya dan untuk memastikan student attendance dan juga memastikan bahawa setiap student akan memberi respons. Jadi boleh terangkan macam mana kita nak couple penggunaan forum dalam Island dan juga penggunaan Whiteboard. Google Whiteboard. Microsoft Whiteboard. Okay. Jadi bila kita pakai video conferencing punya platform ni macam Meet yang kita pakai sekarang ni, salah satu cara untuk kita tengok attendance sebenarnya kita boleh tengok dekat sini. Jadi kita akan nampak list of student kita yang masuk and then kita boleh tengok attendance dia. Dan kalau kita nak semua orang post, kita boleh bagi arahan, please say hi and your name dekat chat ni, dan kita tahulah siapa yang masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, let's say kita pakai Island kan. Nama Island ICEP ni saya buka yang baru lah. ICEP UiTM. So sebab link kadang-kadang dia orang update V3 LMS. Okay. So it's a lecturer. So okay. Alright. So then kita at the same time bila kita buka Meet tadi, kita buka Meet ni kan, at the same time kita boleh buka Island kita. So since kita ada kita ada group kita kat sini 2. So untuk discuss kita boleh pakai iDiscuss ni. And then kita boleh buat new iDiscuss, whatever tajuk for today lah, boleh tulis tajuk hari ni. Saya tak tulis lah sebab ni for student. Ini sebenarnya kita boleh delete balik. Contoh kita punya hari ni topik tu apa sahaja kita boleh topik tu SDOF free vibration, discussion discussion with free vibration contoh dia. And then please discuss our online session for berapa kita boleh bagi arahan lah. And then dekat sini nanti dia akan keluar forum. Dan kat situ minta semua student post dia punya say hi ke whatever introduction kat situ, and then dekat sini lah kita boleh attach gambar, kita boleh letak tutorial question, kita boleh post assignment, kita boleh post this activity kat situ dan sebagainya lah. So kita boleh incorporate dua ni dalam masa yang sama. Maksud dia kita pakai at the same time, kita boleh pakai Island at the same time. Jadi yang ini pun student boleh nampak juga. Mana kita boleh tahu siapa yang masuk, jadi kita minta ada lagi ke yang tak masuk, diorang boleh nampak kalau kita share screen dengan diorang. Okay. Saya pula nak tanya soalan. Okay, yes. Azhan, adakah Azhan rasa kita boleh buat online assessment menggunakan Meet dengan whiteboard ni? Atau kita nak receive feedback daripada student ke? Do you think it's possible to do an online assessment? Okay, untuk platform Meet memang tak boleh buat online assessment. Kita nak buat online assessment ada beberapa platform lain. Mungkin nanti saya rasa Dr. Bibi sendiri pun pernah biasa pakai Google Classroom. Kita boleh buat dekat Google Classroom. Kita boleh buat juga dekat Island sendiri. Kita boleh juga buat untuk activities ataupun a simple test dekat Kahoot. Kita boleh, cuma Kahoot ni ada masalah sikit sebab Kahoot dia nak kena tengok gambar dia tu kan. Jadi kita boleh pakai Socrative instead of Kahoot, kita boleh pakai Socrative. Kita ada Hi5, kita ada banyak lagi lah platform lain yang kita boleh pakai untuk buat assessment. Cuma Meet ni memang dia video conferencing punya platform, so dia tak boleh nak buat assessment dekat sini. Cuma kalau kita nak discussion boleh. Dekat chat ni lah kita post discussion ataupun feedback student, kita boleh minta dia hantar feedback dekat chat ni lah. Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi, bila kita record video ni,
And then chat ni, semua ni akan disimpan automatically. Di-save. Okay. Dia akan di-archive auto ataupun simpan auto oleh Google dalam kita punya Google Drive. Jadi chat tu balik kita boleh post balik dekat Island untuk dia orang punya reference. Dengan yang recording video kita ni pun kita boleh post balik dekat Island untuk dia orang punya reference. Jadi untuk sesi saya rasa untuk assessment tu mungkin kita akan buat sesi lain lah untuk tengok macam mana kita nak pakai for assessment lah. Tapi Azhan, I mean just to throw out the idea lah kan. Kita kan nak kena buat test secara online assessment kan. So saya rasa macam kalau kita kena buat test soalan yang kira-kira tu, kita macam boleh post je soalan kat sini dan ramai-ramai jawab. Bagi kita final answer saja. Kalau kita model ataupun plan the test dengan cara yang mana kita boleh atasi plagiarism ke ataupun Yes, itu. Peniruan. Saya pun sebab saya terfikir benda tu. Kan? Kalau kita bagi dia orang kita take home test kan. So dia orang boleh discuss dan kita tak tahu pun dia orang kat mana, dia orang tengah tengok WhatsApp ke. Ya, betul. Mungkin saya boleh bagi opinion sedikit lah ya. Because the moment we design online assessment, actually we should let them to refer to any kind of thing. They can talk to their friends. That is the challenge of how we want to design the online assessment. Mungkin yang itu kita ada sesi lain lah. That's why I'm thinking of using this platform. Cuma mungkin kalau Azhan allow me to give some opinion, mungkin kalau macam tadi summative assessment mungkin tak boleh kot. Tapi still we can have macam ruang untuk buat formative assessment. Maksudnya assessment yang macam Dr. Bibi kata tu, I think quite kreatif, yang mana kita contohnya post soalan and then masing-masing jawab dekat Microsoft Whiteboard dia sendiri. Lepas tu dia share. Betul. Dia screen apa tu kita panggil apa tu? Screencast bukan screencast apa tu? Screen capture. Screencast. Kita snip dia punya jawapan masing-masing and dia share dalam WhatsApp. Lepas tu pensyarah boleh tengok macam mana how especially contohnya kita nak dia buat very quick derivation. Yes. Kita nak dia faham, tak payah panjang-panjang because dia online assessment especially formative ni memang short we need to cut it. Dia macam pendek-pendek je. Tetapi the most important thing kita nak tengok dia punya outcome tu. Because I think itu yang paling penting, especially kita nak grasp every punya pelajar-pelajar punya understanding, at the same time dia punya commitment. Sebab online belajar ni kalau kita commitment daripada pelajar susah ni. Macam tu lah I think. Ya, betul. So kalau kita betul. Ya, Prof Sal ada nak tambah. Okey, saya ada nak tambah sikit. Sebenarnya satu lagi cabaran untuk buat online learning and teaching and learning adalah making sure that the discussion is not kita panggil tidak di monopoly ataupun tidak di teacher centered learning, you mean? Yes, saya takut kalau kita ada 30 orang, kita ada 30 orang student, macam kelas saya 33 orang, ada mungkin less than 10 people yang really engage. Yang lain tu jadi macam passenger, so they don't really learn much. So how do we tackle this kind of challenges? Mungkin Prof Sal, I don't know. If Azhan allow me to give opinion as well, mungkin later InsyaAllah kita boleh ada satu sesi ni juga because it's quite interesting bila cakap perkataan ini because dalam NLP, share sikit NLP kita ada term communication what we call pre-framing and pre-suasions. Okay, benda ini yang simple pre-framing. Maksudnya kita pre-frame, kita pre-frame every communication. Maksudnya challenge tenaga pengajar memang awal-awal kena bagi rule of thumb. Dalam communication contohnya kita kata if you talk too long I will give like this. Okay, contoh kita kata situasi ini kita akan ada komunikasi BOS, BM dengan bahasa Inggeris contohnya. Itu contoh-contoh kita pre-frame lah. Dan kita kata dalam keadaan ini, situasi ini face to face apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat.
dalam as simple as benda itulah. Tapi kita boleh bincang further lah. Okay, faham. So benda-benda tu benda sebenarnya awal, maknanya kita buat rule untuk kita punya session. Di awal. Di awal. Jadi student kena follow rules tu lah di peringkat awal. And then kalau dia tak follow, mungkin kita boleh silentkan dia sekejap, dan kita bagi tahu dia tolong ikut rule ke dan sebagainya lah. So kita admin, kita boleh control. Yang itu pun betul. Jadinya kalau tanya saya untuk the challenge yang kita ada sekarang ni adalah untuk design dia punya assessment tu. Betul lah tu. Jadi yang itu saya rasa kita kena duduk properly dalam group. Kita punya group teaching, group kita yang kita punya mengajar tu, dan kita kena design on how macam mana how to do assessment. Yes. Kalau untuk, dan yang penting mencapai outcomes untuk apa yang kita nak assess pelajar lah, yang itu yang paling penting lah. Satu soalan lagi, is it possible also to do peer assessment during kita punya online ni, peer assessment? Boleh sebenarnya kalau kita nak buat macam peer assessment, boleh. Cuma kita dekat Meet ni kita tak ada. Kita kena pakai platform lain. Contoh macam kita buat Google Form kan, kita boleh buat Google Forms untuk kita buat peer assessment. Jadi kita distribute kat pelajar, at the same time tolong dia jawab apa-apa saja kat situ lah. Cuma kalau online ni, untuk dia assess kawan-kawan dia susah lah sikit, sebab dia pun tak tahu kawan dia kat sana dan sebagainya kan. Kecuali kita minta dia duduk dalam group ataupun dia duduk sekali ke, then bolehlah buat peer assessment kalau dia ada group punya activities. So yang itu, kalau dia ada group activities, mungkin kita kena design kita punya question for peer assessment tu according kepada online group discussion lah. Macam tu. Jadi again dia berbalik kepada design lah, how we design the assessment. Saya ada satu idea. Saya ada satu idea, mungkin dia boleh kita bagi assignment, kemudian kita buka satu link di mana student akan letakkan assignment dia tu yang dah complete dekat dalam link tersebut. Jadi semua boleh tengok link tu, dan kita minta bagi Google Form for example for the student to assess lah. Itu I think one of the ideas that I would do. Okay, ataupun mungkin kita pilih, maknanya that's a good idea. Maknanya macam kita buat kat kelas lah, jawab and then you change, you ambil dia punya and then you assess you punya kawan punya assessment kan. Jadi kita yang assign, okay you tengok dia ni dan sebagainya, pun boleh pakai juga yang itu. Because I think that one is the smart way how when we use peer marking ini untuk bantu marking. Bukan kita kata bila pelajar-pelajar tu marking each other, pensyarah ataupun facilitator tidak ambil part. Tapi I think itu akan membantu mereka memahami balik, tengok yang mana tandakan, yang mana okey dan tak okey lah, dari segi bila pelajar-pelajar tu sendiri buat buat solution lah. Cuma mungkin satu lagi in addition to yang Prof Salmiah cakap tadi, I think it is a high time now especially untuk online learning ini. The challenge at the moment memang mungkin tu sekarang ni mungkin dah banyak, cuma daripada kita nak put on paper a simple but very effective step by step design the learning activity to inculcate all the to include all the tools lah, supaya semuanya efektif dan especially subjek-subjek fundamental ni. Mungkin nak komen sedikit? Betul. Actually untuk kita for learning design atau untuk design learning punya development process ataupun dia punya activity, sebenarnya saya ada template. Jadi nanti mungkin saya boleh share template tu dengan semua orang, semua staff lah basically, untuk tak semestinya boleh pakai tapi menjadi guideline kepada dia macam mana dia nak design things, how dia letak table dia dan sebagainya lah, so that dia boleh guna template tu sebagai guideline dia untuk dia design dia punya process of teaching online ni ataupun learning online, so that student engage dengan dia punya learning dia, dengan teaching dia, and then mencapailah objektif dia. Yang itu yang penting lah. Tapi memang mencabarlah untuk subjek-subjek. Saya memang faham sangat, and of course lah ramai lecturer yang mengajar especially daripada fakulti macam kita, daripada FSG yang mengajar subjek-subjek yang fundamental ni memang mencabar sikit lah untuk buat benda tu. Cuma kalau kita tak start somewhere, sampai bila kita takkan start lah kot. So nak tak nak, sebab kita banyak kita forecast the problem.
forecasted problem. Jadi kita tak start, kita tak tahu pun apa yang berlaku lagi. Kalau kita dah start, baru kita tahu apa. Jadi kita fokus awal problem dia. Sebenarnya kita tak start lagi. So better kita start somewhere and then baru kita improve dia punya method itu dalam. Okay, so any more question? Ada question lagi tak? Ada soalan tapi nak simpan untuk the next session. Oh, okay then. Kalau tak ada, saya stop kita punya session recording ni and then kita continue dengan next session Alright. I think thank you so much Ann dan juga yang lain. Sekarang ni dah almost pukul 12 sebenarnya agak lewat dan terima kasih banyaklah ilmu-ilmu yang dapat pada hari ni. Okay, thank you very much Aswad, Ann. Terima kasih semua.